أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sama-sama diakhlakkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi dan segala ibadah. Dikirakan pahala dan ibadah itu tolak daripada ikhlas. Dia bernama madafi'ul amal. Madafi'ul amal ditolak dan sebab daripada kita nak buat satu perkara itu daripada ikhlas, maka jadilah ibadah. Dan cara nak turut sunnah Nabi. Hari ini mana ni? Masalah. Bulan ni orang itu PKH umat wahidah. Daripada umat wahidah tadi, umat Islam kata, lagu mana Islam? Islam yang Nabi bawa, Nabi ajar ni lagu mana? Hari itu lah ni tunggu dah anggap dengan maudhu' kata al-Islam huwa di wasatiyah. Kalau saya di masuk Samana di Kuwait sekolah. Dalam maudhu' ni maudhu' wasatiyah al-Islam. Karena hari ini orang Islam tak faham hakikat Islam. Dia berlaku di dunia hari ini kerana punca daripada tidak faham Islam dengan cara syuruk dan cara meliputi, dengan cara rakun, dengan cara sempurna. Kerana Nabi kata al-Islam huwa dinun syamil wa kamil. Itu agama Islam. Agama Islam ni syumul, meliputi apa? Cara nak meliputi ni anu buat apa mana? InsyaAllah malam ni kita ngaji maudhu' wasatiyah. Sebenarnya baru dibuka di mahdas sikit sebanyak coba gapo wasatiyah. Ma huwa ma hiya wasatiyah. Wasatiyah ni bahasa Arab lah. Ambil daripada kalimah yang Tuhan sebut dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum shahida. Buat kajiannya ayat Quran cara panjangnya, semua ayat Quran saya panggil cara umumnya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, duduk di tengah Quran. Lepas tu banyak dalil-dalil dengan hadis lah. Tujuan bagi kita bahas kita lalu dulu kata Tuhan buat umat Islam yang demikian kami, iaitu Allah SWT
jadikan umat Muhammad, umat Islam ni sebagai gelaran ummatan wasata. Ummatan wasata, umat wasat. Atau wasat tu daripada seimbang. Seimbang ni mana? Adil. Dalam tafsir dia kata udulan wal fadl wal khairiyah wal yus wal hikmah wal quwwah. Iaitu umat Islam ni umat yang adil, tak berat itu, tak berat ini. Mana tak ada kenging doa, tak ada berat doa. Duduk sama tu. Tu adil. Kan? Lepas tu umat Islam ni pula al khairiyah. Benda hak molek. Islam ni bawa mari benda molek, bukan benda hak kelajak doa, bukan benda tak sapa kepada kebaikan hak yang disakap Islam. Lepas tu al-hikmah. Kerana Tuhan wakaf kita umat Islam ni, kita gambar dulu kata kita hidup di dunia ni, bila kita faham Quran, ngaji Quran, tahu maksud Quran, gapo dalam Quran semua tu, dalam Quran yang Tuhan sebut hak paling banyak sekali kisah-kisah sejarah-sejarah. Jangan. Kalau bab hukum fiqh tak lebih daripada 400 ayat. Atau hak lagi tu ayat sejarah paling banyak sekali. Sebab tu dalam Quran Tuhan ayat kata faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Suruh kita orang Islam ni baca Quran, lepas tu suruh mengaji kisah. Kisah hak sebenar, bukan kisah dongeng. Kisah yang benar yang disebutkan oleh Allah dalam Quran. Kalau Tuhan tak ayat dalam Quran, tak ada dia boleh tahu soal. Dan Nabi tak boleh tahu. Lalu dah sejarah kisah ambil daripada sejarah Nabi Adam hingga pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah hak paling panjang sekali dan nama hak paling banyak sekali sebut dalam Quran, iaitu Musa dengan Fir'aun. 5. Fir'aun, Musa, Fir'aun, Musa. Nabi Muhammad sikit ya. Nabi-nabi lain pun sikit. Kerana sejarah paling hebat sekali duk bertanding dan duk tarungi di antara jahiliyah dengan Islam. Lalu itulah Tuhan royak dalam Quran tu banyak sejarah ambil daripada awal Rasul hingga sampai akhir Rasul. Mudah-mudahan Rasulnya kata ulama ambil daripada Nabi Nuh AS hingga sampai pada Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah tu lagu mana cerita dia? Panjang lebar. Sore-sore Nabi. Pada awalnya semua Nabi tak jaya dalam segi dakwah. Pada awal-awal bakit jadi Nabi Rasul tak jaya. Kalau pandangan kita lah, seperti mana Nabi Nuh AS masa dakwah 950 tahun, berapa orang beriman? Tapi pada akhirnya jaya. Semua Nabi tengok sejarah awal tak jaya, lepas tu pada akhir jaya semua Nabi. Sebab itulah ayat ni mari nak royak kita kata kita umat Islam ni Tuhan pilih sebaik-baik umat sebagai umat duduk tengah. Umat tak ada melampaui, umat tak panggil kalau ifrat tu terlajak, kalau tafriq tu tak hafal pada tahap hak sebenar. Wasitiyah tu duduk tengah. Kalau lajak doa dia panggil ifrat, melampaui. Kalau tak sampai pada hak Islam tu dia panggil tafriq. Umat Nabi Muhammad ni lah Tuhan kata baki hari kiamat dia boleh jadi saksi di atas nabi-nabi duk balah dengan umat dia dan kaum dia di hari kiamat. Umat Nabi Nuh, dia kata Nabi Nuh tak menyapa dakwah. Balah dah mahkamah Tuhan. Nabi Nuh kata dia telah menyapa dah. Nabi Musa, Nabi Isa, semua Nabi itu
jadi kemat nak cari benda lapar dah, nak cari benda apa panggil benda hak apa panggil benda untung. Bila perbalahan di antara satu-satu Nabi dengan kaum dia, Nabi balah kaum dia, Nabi Musa balah kaum dia, Nabi Lut, Nabi kapal semua Yunus semua 25 Nabi itu balah pergi dengan kaum dia. Kaum dia tak, Nabi-Nabi dia tak biasa royak kapal dia. Nabi kata dia sudah nyapa apa kata. Dia nak jadi saksi. Dia nak jadi saksi di antara balah Nabi dengan kaum-kaum dia. Orang boleh jadi saksinya. Nabi kata pun kita hok jadi saksi, kata dia ni nyapa dah dakwah dan ajar dah kepada kaum dia tentang ajaran Allah kepada kaum dia. Hak yang boleh jadi saksi kata dia menyapa iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maklum. Itulah. Kaum-kaum dia kata mu tahu dan dia kata kau Nabi aku telah menyapa dah ajaran Allah kepada kaum dia tahu dan. Tahu dan tu sedangkan mu bakit hak sutai dah. Bakit penghabisan dah. Ngawi nak tahu lama-lama jamin dah mu tahu dan dah. Lalu lah umat Islam kata dalam Quran. Dalam Quran royak habis. Nabi Nuh kaum dia, Nabi Lut, Nabi Yunus, Nabi semua Nabi itu royak habis. Jarang dia dalam Quran. Lepas tu dia pula nak jadi saksi atas kita. Dia nak jadi saksi atas kita pula. Tahu umat Islam dia kata sungguh umat Islam jadi saksi di antara balah di antara kaum dia dengan Nabi-Nabi itu. Hak dia jadi saksi atas kita pula iaitu Nabi di wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Nabi lah akan jadi saksi di atas benarnya umat Islam, di atas kata umat dulu-dulu telah Nabi mereka telah menyapa dah dakwah kepada kaumnya. Benar, kita kena kabar tu. Dah sedar bagaimana kita nak jadi saksi, okey. Ya. Jadi saksi ni tak boleh pasif. Ya. Jadi saksi pasif tak boleh. Orang meninggalkan segala dosa kecil. Dosa kecil itu kekal semua hari-hari dosa kecil. Ataupun pergi sengaja buat hak haram. Sengaja buat hak haram dan segelai tinggal hak wajib. Tahu benda wajib tinggal dengan segelai, bukan lupa. Dan pula hak haram segelai dibuat, maka jadi pasti. Okey, pasti ini dalam fiqh je wari. Nak jadi imam tak boleh, jadi saksi tak boleh, nak jadi wali tak boleh. Imam, saksi, wali. Ya. Gapo wasitiyah? Mana kita umat Islam ni umat wasitiyah, umat seimbang, umat yang orang panggil sama berat di antara benda terlanjur dengan benda tak sampai pada tempat. Dalilnya banyak dalam hadisnya, dalam Quran sendiri. Lebih kita dulu. Kata kita ni ada diri ni, ada jiwa kita ni, ada tubuh badan. Bila ada tubuh badan, dia ada jasad. Bila ada jasad, ada roh. Nyawa tu nyawa masuk tu roh. Lepas tu ada tubuh badan kita. Hipung dia antara tubuh badan dengan roh tu orang panggil diri. Hak hadis Nabi riwayat kata, inna li nafsika 'alaika haqqan wa li rabbika 'alaika haqqan wa li dhayfika 'alaika haqqan wa inna li ahlika haqqan fa'ta kulli haqqin haqqan. Ini hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Nabi kata sesungguhnya bagi
nafsika, bagi diri kita ni. Seorang-orang bagi diri engkau ni alaika, atas diri engkau tu haqqan, ada haknya. Dan kepada Tuhan engkau, atas engkau juga ada hak. Begitu juga atas dengan tetamu ataupun dengan dhif-dhif engkau juga atas kamu ada hak. Dan kepada ahli anak isteri engkau juga ada hak. Maka hendaklah kamu berikan tiap-tiap orang yang mempunyai hak tu akan haknya. Ulama meriwayat kaji kata li nafsika, inna li nafsika, sesungguhnya bagi diri engkau. Diri ini beripau di antara nyawa roh duk dalam duk serok tubik serok masuk tu. Lepas tu diri kita, jasad kita tu hipau dua tu jadi nafs dan diri. Diri itu kena bagi di antara roh dengan jasad. Roh kita tu kena makan gapo? Roh kita kena makan amalan-amalan pahala-pahala. Tubuh badan kita kena makan ni orang kena makan pagi tengah hari malam. Kita nak makan pagi tengah hari malam. Lepas tu makan ni tubuh badan. Makan ni roh pula amalan-amalan kebaikan yang kita duk buat amal. Amalan baik itulah yang menjadi makanan roh. Maka dalam Islam ajar suruh kita menjadi seimbang. Jangan berat roh doa, jangan berat tubuh badan doa. Di tengah-tengah di antara roh dengan badan, itulah dinamakan wasitiyah, iaitu menawi kepada diri engkau. Hadis tu lah. Maknanya sejarahnya gini. Jarah ada 3 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi jumpa dengan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat pergi jumpa dengan isteri Rasulullah. Dia pergi jumpa tu, dia pergi goyak hasrat dia. Dia tanya bagaimana cara amalan-amalan hidup hari ya Rasulullah. Goyak kata Rasulullah, wa amalan lagu mana? Wah, Siti Aisyah goyak amalan-amalan Nabi. Oh, dia kata gini. Dia ni, sore ni dia kata dia nak ibadat. Yang mana? Apa curah? Tak saya tidur. Setengah hari sama telah dah. Setengah hari diperedah. Sebagaimana dalam Quran itu yang ayat para sejarah para sahabat, ruhbanu fil lail wa fursanu fil nahar. Di waktu tengah hari dipereng, naik kuda dipereng, dakwah. Bawa malam ni kuat ibadat. Dia kata aku nak ibadat waktu malam, ambil petang ni sampai kecerah, tak saya tidur-tidur. Nak main mata, nak zikir, nak doa dengan Tuhan SWT. Ada seorang lagi dia kata, ya aku ni nak puasa semua, tak saya buka. Puasa semuanya tahap. Tak ada hari buka. Sore ni kata, saya ni tak saya bini, tak saya kahwin. Dia kahwin, menurut cara bini pula, cara isteri pula. Bodoh dengan bini, kadang ada anak, menurut cara anak pula dah. Bila dia royak cinta lagu tu, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, ana akhsyakum, aku ni orang paling takwa dan paling takut kepada Allah daripada kamu. Aku ni orang yang menjadi Nabi dan Rasul. Hanya Tuhan kata dalam Quran, waqad manallahu alaikum waqad manallahu alaikum rasulan minkum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Tuhan kata, ingatlah
satu nikmat yang Tuhan beri kepada kamu. Walaqad mannallahu alaikum. Ingatlah nikmat yang besar yang Tuhan beri kepada kamu. Idh ba'atha fihim rasulan, yaitu Allah bakitkan Nabi di kalangan mereka. Idh ba'atha fihim rasulan, Tuhan bakit di kalangan mereka akan seorang rasul. Dan tafsir dia kata fihim ni iaitu di kalangan manusia. Ada yang bertafsirkan kata di kalangan orang. Tuhan bakitkan Nabi Muhammad ni kalangan Arab. Lepas tu tak ada tempat, tak wajib. Harajahnya Tuhan pilih Nabi seorang rasul yang kalangan manusia, kalangan orang muda, kalangan rijal dan kalangan manusia. Tuhan tak pakai kalangan malaikat, kalangan jin dan kalangan makhluk-makhluk lain. Apa? Kerana bila Tuhan pakai kalangan Nabi jenis daripada jenis manusia, dia reti tabiat manusia. Karena kalau malaikat jadi Nabi, jadi Rasul, dia tak reti tabiat manusia. Manusia kena makan, kena tidur, kena begini, kena apa, dia tak reti. Nah, malaikat tak makan, apa kita nak makan? Dia tak boleh makan. Lepas tu sebab Nino ayat tu dalil jelas. Hak Tuhan kata satu nikmat yang Tuhan beri kepada kita manusia ni, Tuhan pilih Nabi di kalangan manusia. Waktu kerana dia reti tabiat manusia. Coba kata kita dua kerja kan, dua kan, apa umur, tiba-tiba sejak sudah bel tu qomat. Bila sejak qomat, kebetulan malam ini kita orang tidur hidayah dah. Kita nak mula gap. Nak mula. Sejak qomat dah. Hidayahnya dah dapat. Hidayah mana? Nabi suruh makan. Idza uqimatis solat, apabila sejak sudah qomat dah, wa hadaral asya, sedangkan makan malam itu dah dapat dah. Fabda'u bil asya, suruh makan dulu. Suruh makan, sudah makan, pergi sembahyang. Kalau dewa rakaat apa pada tu. Tak ada suruh pergi sembahyang dah. Kalau mereka, kalau Tuhan pilih kalangan mereka, suruh sembahyang dulu. Jangan makan lagi. Nabi tak. Cara Nabi kerana dia reti tabiat. Bila malam ni seorang-orang hidangnya dia tak pedah, dia nampak segala makan ni tu sedap setengah mana dah. Walaupun dia mari sembahyang tinggal makan ni, maka lepas dari tak ada jadi khusyuk. Dia tak ada khusyuk. Mari sembahyang tak ada khusyuk, tak ada boleh hati pun. Abang Nabi kata semua makan. Ini menunjuk bahawa Islam ni Tuhan hantar Nabi untuk ajar fitrah sifat tabiat manusia. Itulah dia bukan wasitiyah. Dia antara roh dengan jasad. Lalu itulah para sahabat tiga orang tadi. Nabi murid. Nabi kata apa? Mau hidup puasa semua. Lepas tu mana hak tidur dengan isteri engkau? Mana pula dalam segitu berbanding hidup puasa semua? Mana pula hak di antara duk semaya tak ada sahabat berehat? Kalau puasa semua sepanjang tahun. Lepas tu Nabi wari suruh jadi wasitiyah, pertengahan, iaitu aulad. Lagu mana aulad? Hak Nabi ajar kalau aulad lebih utama. Lagu mana lebih utama? Banyak hadis-hadis yang Nabi bawa mari supaya sahabat kita tanya Nabi SAW, ayyul afdal?
Ayyul amal afdal. Apakah amalan-amalan yang paling afdal? Afdal tu orang panggil hak yang paling utama. Lalu Nabi kata, afdalul amal, hak lebih aula, lebih utama dan lebih fadilat sekali. Wa amal mana? Adwamuha, yang buat sombong. Buat sambung-sambung. Wa in qalla, sekali pun sikit. Buat sikit apa tapi sombong. Kita semaya malam, maya weekend, sebelah rakaat. Tak ada kena semaya sampai gelap, sampai cerah pagi, sampai subuh dah. Maya sebelah rakaat tidur. Nah, lepas tu bila sudah tidur, abang pula maya subuh. Mana kita buat melazimi semua daripada amalan satu-satu perkara itulah yang lebih aula dan lebih utama. Dalam Quran pun baik, dalam hadis Nabi pun baik, yang suruh supaya kita ni buat yang pertengahan. Mana timbang di antara kali puasa kan, di antara buka dengan puasa. Mana buka kata, lepas tu puasa kata. Sebab Nabi kata afdalus siyam Daud alaihissalam. Seafdal puasa, seaula puasa Nabi Daud alaihissalam, iaitu puasa sehari, buka sehari. Hari ini puasa Esok buka, lusa puasa pula. Itulah Nabi kata sebaik-baik puasa, iaitu puasa Nabi Daud. Lagi umat Islam ni bertanggungjawab dianya. We ada pertimbangan di antara dunia dengan akhirat. Jangan buat apa orang panggil semua duk semaya sampai cerah tu, tak ada tidur tu, orang panggil tak ada pertimbangan di antara tu pada kita dunia akhirat. Jadi berat akhirat dah. Puasa semua berat akhirat juga. Tinggal kalau buat amal ibadat supaya tahu tak ada meaning, tak cara meaning, tak cara kandung, maka itu tak tunaikan hak sifat fitrah manusia. Sifat fitrah manusia ni adalah dinamakan wasitiyah. Wasitiyah ni mana di antara satu perkara yang sifat fitrah hidup manusia. Fitrah tu mana sifat semula jati. Kerana Tuhan bagi nikmat Islam kepada kita ni adalah nikmat yang ikut sifat asal dan sifat semula jadi yang Tuhan buat untuk manusia. Nabi kata kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kullu mauludin, tiap-tiap seorang yang dilahir, yang diberanak oleh ibunya, yuladu 'alal fitrah, hidup dia dalam keadaan fitrah. Fitrah tu sifat semula jadi. Lagu mana sifat semula jadi itu? Asal daripada hak Tuhan buat manusia ni nak terima benda wasitiyah atau benda adil, benda baik, benda boleh. Lepas tu Nabi kata, apa manusia ni jadi terbeza? Supaya orang Yahudi telajak dah. Lagu mana telajak dia? Hingga anggapkan Nabi Isa alaihissalam tu anak zina. Anggap kata itu bunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibunuh oleh Bani Israel. Yahudi di kalangan Bani Israel bunuh Nabi Zakaria, bunuh Nabi Yahya. Dua orang itu nak bunuh. Nabi Isa pun nak bunuh juga. Nabi Isa yang nak bunuh. Tapi Tuhan angkatkan ke langit. Dalam segi telajaknya agama Yahudi, hingga mereka berani bunuh nabi-nabi mereka. Hak ubah kitab semua telah ada. Dia ubah kitab.